Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantaran pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quranul Karim. Dalam surah Al-Baqarah pada ayat 185, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Maksudnya, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan padanya Al-Quran. Padanya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk kepada manusia. Dan juga Al-Quran itu merupakan pembeza antara yang benar dan yang batil. Menerusi perbincangan para ulama dalam kitab tafsir yang muktabar, para ulama bersepakat bahawasanya penurunan Al-Quran adalah sebagai petunjuk kepada hamba Allah yang beriman. Dengan kata lain, Al-Quranul Karim mampu menjadi petunjuk dan panduan bagi kehidupan kita sebagai seorang Muslim. Namun, bagaimana Al-Quranul Karim mampu menjadi panduan dalam kehidupan kita? Perlu untuk diketahui bahawa dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja merekodkan ayat berkenaan dengan larangan dan perintah berkaitan dengan isu-isu ibadah kita. Tetapi dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala juga mengajarkan kepada kita, masyarakat Islam, tentang bagaimana untuk membentuk kepribadian diri sebagai seorang Muslim yang baik. Atas dasar itu, ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dijawab oleh Aisyah radhiyallahu anha? Kana khuluquhul Quran. Adapun akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Mengapa Aisyah radhiyallahu anha menjawab sedemikian? Ini kerana dalam contoh-contoh yang telah ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan baginda, baginda memperlihatkan kepada kita betapa akhlak yang mulia adalah sesuatu yang penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Antara perkara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada kita ialah untuk menjadi seorang yang pemaaf. Dalam hal ini, Imam Al-Bukhari ada merekodkan sebuah riwayat yang menceritakan tentang bagaimana Nabi SAW menjunjung diri baginda sebagai seorang yang pemaaf. Mungkin kita masih ingat lagi tentang peristiwa Nabi SAW dihalau keluar daripada kota Taif. Ketika Nabi SAW cuba berdakwah di kota tersebut, Nabi SAW menceritakan kepada Aisyah, pada masa itu baginda mendapat layanan yang begitu dahsyat daripada penduduk Taif, sehingga bila kita merujuk dalam kitab Al-Mubarakfuri, kitab yang bertajuk Ar-Rahiqul Makhtum, beliau menyisahkan bahawasanya sandal Nabi SAW pada ketika itu berlumuran dengan darah baginda sendiri lantaran dilontari batu oleh penduduk Taif. Baginda keluar daripada kota Taif dalam keadaan yang begitu sedih. Baginda duduk di sebuah tempat bernama Qarnul Sa'alib ataupun Qarnul Manazil. Di tempat itu datanglah malaikat bersama dengan malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung memberi salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pertemuan itu, malaikat memberitahu kepada Nabi, jika sekiranya engkau ingin wahai Muhammad, akan aku hancurkan mereka bersama dengan dua gunung yang bernama Al-Akhshabain. Namun Nabi SAW memberikan respon yang cukup luar biasa di atas tawaran yang diberikan oleh malaikat itu tadi. Nabi kata apa kepada dia? Bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahda wa la yushriku bihi syai'a. Nabi mengatakan kepada malaikat, tidak. Bahkan aku mengharapkan
Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan daripada tulang sulbi mereka, iaitu zuriat keturunan mereka, di kalangan orang yang menyembah Allah sahaja dan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan contoh yang begitu cantik sekali tentang kepribadian beliau dengan memaafkan orang lain. Dan itu juga yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita dalam Al-Quranul Karim sebagai panduan dalam kehidupan kita. Dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan syurga kepada orang yang disebut sebagai al-kazimin al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Di dalam surah Ali Imran ayat 133 hingga 134, Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita tentang ganjaran syurga tersebut, yang mana syurga itu merupakan syurga yang terbentang luas antara langit dan bumi. Allah sediakan kepada orang al-kazimin al-ghaiz, maksudnya orang yang mampu untuk menahan kemarahannya, dan orang yang al-'afina 'anil nas, iaitu orang yang memaafkan orang lain. Maka di sini kita lihat mengapa Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kepribadian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai Al-Quran. Kerana apa yang ada pada diri Nabi itulah juga yang diperintahkan ataupun yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, jika Al-Quranul Karim menjadi panduan dalam kehidupan kita untuk membentuk kepribadian diri sebagai seorang muslim yang baik, bagaimana Al-Quran pada hari ini mampu menjadi panduan dalam kehidupan kita di dalam saat kita berhadapan dengan pandemik COVID-19? Adakah Al-Quran mampu untuk menjadi panduan dalam keadaan kita berada situasi genting pada hari ini? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kepada kita tentang ujian dan cabaran dalam kehidupan manusia. Dalam surah Ali Imran pada ayat 186, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum. Kalian akan diuji pada harta dan juga pada diri kalian. Dan pada hari ini memang benar sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala ucapkan di dalam Al-Quranul Karim itu tadi. Kita berhadapan dengan ujian dan cabaran yang begitu genting pada hari ini, iaitu yang mana Allah menguji kita dari sudut harta kita. Dalam keadaan kita berhadapan dengan pandemik ini, Allah Subhanahu wa taala menguji kita dari sudut keuangan dan pendapatan. Ramai antara kita yang terjejas dari sudut keuangan dan pendapatan. Bahkan ramai di antara kita yang mengalami banyak kerugian dalam perniagaan dan juga pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menguji pada waktu ini tentang kehidupan kita, iaitu di mana kita perlu mengamalkan satu yang di luar kebiasaan kita. Kebiasaan kita yang biasa bersalaman ketika kita bertemu, kebiasaan kita yang biasa duduk bersama dengan rakan-rakan. Namun pada hari ini kebiasaan-kebiasaan itu menjadi ujian bagi diri kita, yang mana kita perlu mengamalkan jarak sosial, kita perlu mengamalkan salam mufti, dan kita perlu juga tidak dapat hadir ke masjid-masjid yang ada di Singapura. Ini adalah ujian dalam kehidupan kita yang mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran itu tadi. Namun, adakah Al-Quranul Karim memberikan motivasi dan panduan ketika kita ingin berhadapan dengan ujian itu tadi? Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan kepada kita agar meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita berhadapan dengan ujian dan cabaran dalam kehidupan. Antara perkara yang Allah Subhanahu wa taala pesan kepada kita dalam Al-Quran, dan ini kita ambil ia sebagai panduan dalam kehidupan kita, ialah tentang meminta pertolongan kepada Allah dari sudut kesabaran dan solat. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-45, Allah mengingatkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-salah. Mintalah bantuan kepada Allah dengan kesabaran dan juga menunaikan solat. Di sini Allah Subhanahu wa taala berpesan, dalam keadaan kita berhadapan dengan ujian-ujian dan cabaran dalam kehidupan, mintalah bantuan kepada Allah
dengan sentiasa bersabar dan juga sentiasa istiqamah dalam melaksanakan solat. Jangan sesekali kita meletakkan kesabaran di belakang, namun kesabaran itu perlu diletakkan di hadapan sebagaimana panduan yang telah ditetapkan oleh Al-Quranul Karim. Mengapa kesabaran itu penting, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah? Apabila kita bersabar, ia akan membantu kita untuk mengekang penularan virus dan jangkitan COVID-19. Bagaimana? Apabila kita bersedia untuk bekerjasama dengan duduk di dalam rumah kita. Untuk kita juga sentiasa menjaga jarak sosial antara kita dan orang lain. Dan untuk kita juga sama-sama meraihkan, mungkin ada hukum-hukum yang tidak begitu biasa pada diri kita. Namun pada hari ini kita perlu meraihkan hukum-hukum tersebut, seperti tidak dapat melaksanakan solat jemaah ataupun Jumaat di masjid-masjid yang sedia ada di Singapura. Kita bersabar dengan semua perkara yang telah ditetapkan dan aturan-aturan yang telah digariskan oleh pihak pemerintah, bahkan Majlis Ugama Islam Singapura itu sendiri. Dalam keadaan kesabaran itu tadi, kita yakin ini dapat membantu kita secara bersama keluar daripada permasalahan pandemik COVID-19 ini. Dan Al-Quranul Karim juga, dan ini kita anggap sekali lagi sebagai panduan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita, memberikan keyakinan bahawasanya fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya pada setiap kesukaran pasti akan disertai dengan kesenangan. Maka dengan itu, kita sebagai masyarakat Islam, ayuhlah kita bersama-sama berganding bahu untuk menjadikan Al-Quran sebagai panduan dalam kehidupan kita dengan meletakkan kesabaran itu tadi di hadapan. Kerana apa? Kita yakin pada setiap kesukaran yang kita hadapi pastinya ada kebahagiaan. Hingga di sini sahaja saya tutupi perbincangan ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfirullah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.